Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sambung kelas kita pada waktu ini. Baik, insya-Allah macam mana kita rancang, kita akan mudzakarah kitab yang amat penting untuk kita fahami, iaitulah kitab yang dinamakan dengan Mutammimah Al-Ajurumiyah. Maksud Mutammimah Al-Ajurumiyah dia adalah sebagai penyempurna kepada matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah itu dia ringkas. Datangnya kitab Mutammimah ini dia menambah lagi, dia sempurnakan lagi huraian-huraian yang terdapat di dalam matan Jurumiyah. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para ulama dan juga kepada guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah kitab ni anda belajar daripada dua orang guru. Yang pertama sekali adalah Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim. Beliau masih lagi sihat, alhamdulillah. Beliau sekarang ni buka pondok di Ulu Bakai. Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim Jaafar. Jadi anda banyak belajar dengan dia. Yang pertama kitab ni, kitab Mutammimah ni, sekali dengan sebahagian daripada Kawakib. Yang keduanya kitab ni anda belajar daripada seorang lagi guru, Al-Fadil Ustaz Umar Senawi. Orang Yan mungkin kenal lah Ustaz Umar Senawi ni. Jadi dua kitab ni anda belajar dengan dua orang guru. Yang pertama Ustaz Abdul Rahim, ini anda banyak belajar dengan dia. Dan yang keduanya Ustaz Umar Senawi. Semoga Allah Ta'ala merahmati guru-guru kita. Jadi kitab yang ada di tangan anda ni pun, kitab anda pun tak beli. Kitab masa belajar dulu kitab tak beli pun. Kitab pakai cemel, kitab abang ya. Ini kitab yang ada di tangan anda ni adalah kitab. Ni kalau nampak ni pemilik kitab. Pemilik kitab ni adalah Muhammad Fauzi bin Mak Tahir, Madrasah Misbah Al-Falah. Jadi anak pun dulu mengaji pun tak main-main saja. Duit tak ada nak beli kitab, pakai cemel kitab abang lah. Ini kitab yang ada di tangan anak ni adalah kitab abang anak dulu. Kitab Al-Fadil Ustaz Fauzi. Baik. Jadi banyak kitab-kitab yang ada kat anak ni anak cemel kitab abang. Kitab yang anak tu talibin pun balas kitab ada juga. Baik. Jadi insya-Allah kita akan mula baca kitab kita. Kita akan baca Mutammimah, mungkin sebahagiannya kita akan baca Kawakib. Yang bahagian luar tu namanya Mutammimah. Yang bahagian dalam tu adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjadi amalan, menjadi tabiat, menjadi adat para ulama, mereka memulakan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana beberapa sebab.
Antara sebabnya adalah kerana iqtidaan bi kitabillah, kerana mengikut Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kitab-kitab para ulama dimulakan dengan bismillah adalah kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya setiap perkara-perkara yang dituntut yang baik dalam agama kita ni dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu kitab-kitab para ulama mereka mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Fi riwayatin fa huwa abtar. Fi riwayatin fa huwa ajzam. Setiap perkara yang mulia dalam agama kita yang tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, maknanya sedikit keberkatan yang akan diperolehi. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ulama menyebut antara sebab para ulama kita memulakan dengan bismillah kerana mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk tulis surat hantar dakwah kepada raja-raja, maka surat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi banyak fadilat ataupun kebaikan bismillahirrahmanirrahim ni, antaranya disebut oleh para ulama, sekiranya bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali, maka dia amat baik untuk mendapatkan khasiat ataupun fadilat ataupun kelebihan yang besar. Kalau kita ada apa-apa hajat kita yang besar kepada Allah Ta'ala, maka kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Banyak lagi lah. Itu bukan tempat kita nak cerita tentang dia. Setelah daripada musannif mulakan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, maka musannif mulakan pula dengan alhamdulillah. Ini pun sama. Ini pun sama, Al-Quranul Karim dimulakan dengan, setelah mana dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka disambungkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Wassalatu wassalam ala sayyidina, salawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda, wa ala alihi, ke atas keluarga baginda. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ulama bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, keluarga dari segi zakat, maqam zakat, itulah mereka yang lahir daripada dua jalur keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu keluarga Nabi dari segi zakat, maqam zakat. Dan yang keduanya, keluarga Nabi dari segi maqam doa. Siapa dia? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia juga termasuk dalam kumpulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kumpulan keluarga Nabi dari segi maqam doa. Kalau orang doa, dan dia akan dapat habuan daripada doa tadi, sekiranya dia ada iman dan sekiranya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni tak terkira siapalah. Semua sahabat akidah Ahlussunnah wal Jamaah kesemuanya adil. Kita tidak boleh menerima sebahagian sahabat dan kita menolak sebahagian sahabat, tak boleh. Semua sahabi kulluhum udul. Nabi bersabda, sahabat aku ni kesemuanya adil. Kita tidak bezakan di antara sahabat dengan sahabat. Sahabat dengan sahabat, walaupun berlaku pertikaian, berlaku apa pun sahaja di antara para sahabat, yang tu kita diam. Kita jangan lebihkan sebahagian dan kita rendahkan sebahagian. Baik. Wa ba'du, dan selepas itu, selepas daripada bismillah. Ba'du bermaksud ba'dal basmalah, ba'dal hamdalah, ba'das salati wassalam. Selepas daripada semua tu, fahadhihi muqaddimatun. Fahadhihi, maka ini, yakni kitab dia ni, kitab Mutammimatul Ajurumiyah ni, merupakan
muqaddimatun adalah pendahuluan fi ilmi al-arabiyyati, pada ilmu Arab. Jadi boleh kita baca dengan dua wajah. Sama ada kita nak baca dengan muqaddimatun dengan isim fa'il, itu yang terlebih baik, dan boleh juga kita baca dengan isim maf'ul, iaitulah muqaddamatun. Boleh baca dua-dua, tapi yang terbaiknya adalah kita baca dengan muqaddimatun sebagaimana yang tersebut dalam syarah. Kalau kita lihat pada syarah Kawakib tu, dia akan cerita. Baik, maksud dengan muqaddimah, mana muqaddimah itu ialah ilmu yang didahulukan, ilmu yang mendahului ilmu bahasa Arab ni. Kalau kita nak mendalami bahasa Arab, ilmu yang perlu kita dahului adalah ilmu nahwu. Sebab tu katanya muqaddimah, dia yang mendahului ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni banyak lah. Macam-macam ilmu bahasa Arab ni. Jadi muqaddimah dia, ilmu yang ada di barisan paling hadapan adalah ilmu nahwu. Itu maksudnya. Okey, fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun, menyempurnakan, dialah sebagai penyempurna limasailil ajurrumiyyati, kepada masalah-masalah yang terdapat di dalam matan ajurrumiyah. Jadi kitab yang ada depan kita ni, dia sebagai penyempurna. Dia menambahkan lagi huraian-huraian yang tidak terdapat di dalam matan jurumiyah. Sebab kitab dia pun besar, maka banyak lagi dia akan nyatakan. Dia sambung yang mana mungkin terdapat kekurangan yang ada dalam matan jurumiyah tu, yang tak jelas maksudnya, maka dia akan menjelaskan lagi kepada kita. Baik. Takunu wasitatan, dia, yakni mutammimah ni, kitab mutammimah ni, wasitatan, menengahi, berada di tengah-tengah. Nak kata dia tinggi sangat pun tidak, nak kata dia rendah sangat pun tidak, dia duduk tengah. Dia duduk tengah-tengah, berada di pertengahan. Wasitatun bainaha, berada di pertengahan di antaranya, yakni di antara ajurumiyah, wa baina ghairiha, dan di antara selain daripadanya, daripada mutammimah, minal mutawwalat, daripada kitab-kitab yang mutawwalat. Mutawwalat tu kitab yang panjang, yang dipanjangkan. Bukan kitab tu panjang. Kitab tu sama dengan kitab biasa saja. Maksud mutawwalat itu masalah-masalah dalam dia tu dipanjangkan, dihurai dengan panjang. Itu mana mutawwalat. Bukan kitab tu 2-3 depa. Saya cari kitab 2-3 depa lah kata mutawwalat. Tak. Kitab besar. Dia punya bentuk dia lebih kurang, tapi huraian dia tu lebih. Itu maksud mutawwalat. Okey. Kemudian musannif mendoakan, nafa'allahu biha, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, yakni dengan mutammimah ni. Beliau mendoakan supaya kitab ini Allah Ta'ala bagi manfaat. Kama nafa'a bi asliha, seperti mana Allah telah memberi manfaat dengan asalnya. Asalnya apa dia? Asal kepada mutammimah kita adalah ajurumiyah. Kitab ajurumiyah ni Allah Ta'ala dah bagi manfaat kepada dia. Orang yang belajar matan jurumiyah ni, dia akan dapat faedah daripada matan jurumiyah. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh sebut, dia kata siapa belajar, siapa hafal matan jurumiyah, wajib alim. Bukan sunat lagi dah. Siapa belajar matan jurumiyah, wajib alim. Jadi musannif mendoakan supaya kitab yang dia tulis Allah Ta'ala bagi manfaat sebagaimana Allah Ta'ala telah pun bagi manfaat kepada kitab yang asal, iaitu matan jurumiyah. Fil hayah, manfaat itu pada kehidupan. Apa maksud manfaat dalam kehidupan? Maksudnya dengan sebab ilmu tadi, dengan sebab kitab yang dia tulis, dia dapat memahami agama dengan baik. Sebab asas kepada memahami bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Dengan asbab ilmu nahwu, maka dapat difahami agama itu dengan baik.
Dan dapat difahami agama itu dengan baik, maka dapat beramal dengan baik. Yang akhirnya dia akan selamat di dunia. Orang yang selamat di dunia ni disebabkan kerana ilmu yang dia belajar. Antaranya adalah ilmu nahwu ni. Wa ba'dal mamat, dan selepas daripada mati. Selepas mati bermakna selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Kalau kita lihat pada doa musannif doa secara umum. Doa secara umum, dia tidak khususkan kepada dia saja. Musannif tak doa kat dia saja. Kadang-kadang penulis menulis nafa'ani. Nafa'ani bermaksud doa untuk dia saja. Doa untuk dia. Tapi kitab kita musannif buang maf'ulun bih. Ini kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, dia ada tajuk ijaz. Tajuk ijaz tu bermakna dia ringkaskan. Ringkas tu supaya dia meratai. Dia tak sebut doa kepada siapa, supaya doa tadi tu meratai kepada semua. Kepada semua. Itu faedah dibuang sebahagian kalimah dalam ayat supaya makna dia lebih umum. Macam tu dalam doa. Doa kita, contohnya doa yang kita baca lepas daripada sembahyang. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Doa tu kita jangan khususkan. Kita baca taqabbal minna. Sebahagian daripada kita ubah. Kita Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Apabila dia sebut du'ana, maka dia minta Allah Ta'ala perkenankan doa dia saja. Tapi kalau dia sebut taqabbal, terima, maksud terima semua. Doa dia, amalan dia, zikir dia, sedekah dia, apa yang dia buat, dia minta Allah Ta'ala terima. Baik. Itu faedah. Faedah hadzaf pada sebahagian tempat supaya dia umum. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, qaribun, Tuhan yang maha dekat. Dekat ni bukan dekat fizikal, dekat ilmu dia, dekat mustajab doa dia. Sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Mana qarib itu bukan qarib apa nama tempat, qarib yakni al-ma'iyah, qarib al-ijabah dan sebagainya. Qaribun mujibud da'wat. Baik, habis. Mukadimah ni pendek saja. Kemudian dia masuk dalam perbahasan apa yang dia nak sebutkan, al-kalam.